Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iskandar. Hari ini saya dan bersama rakan-rakan saya akan buat pembincangan tentang topik dua, iaitu konsep etika dan peradaban. Sinopsis daripada etika dan peradaban ini adalah dua konsep umum sejagat yang dipilih untuk difahami dalam kursus ini. Kedua-dua konsep ini penting untuk dinamika sesebuah masyarakat. So, kita ada dua konsep yang perlu difahami dan dihayati, iaitu yang pertama sekali adalah fokus utama adalah pembincangan tentang pergerakan idea dan amalan etika dan peradaban dunia. So, yang kedua adalah konsep etika khususnya menghuraikan pengertian dalam konteks sejarah pemikiran Eropah dari zaman sebelum, semasa dan selepas. Okey, kandungan yang pertama iaitu menelusuri idea dan amalan etika dan alam Melayu peradaban dunia. So, dalam memahami pergerakan idea dan amalan etika dan peradaban di Malaysia, pada hari ini kita memahami peradaban pengaruh dan perubahan yang berlaku dalam sekitar alam Melayu dan Nusantara, khususnya di Tanah Melayu, Sarawak dan Sabah. So, ini alam Melayu, kerajaan awal silih berganti dalam alam Melayu Nusantara. So, ini bukan perkembangan sejarah alam Melayu pada zaman prasejarah, iaitu zaman Paleolitik, Mesolitik, Neolitik, juga zaman proto-sejarah, Langkah Sukar, Kedah Tua, Ganggang Negara, Cihtu, Loye dan Tantan. Yang ketiga, zaman pensejarahan Portugis, Belanda dan British dan So, yang keempat adalah zaman sejarah moden, iaitu Merdeka 1957, perpaduan penyatuan ke arah pembinaan negara bangsa Malaysia. So, ini merupakan zaman prasejarah, iaitu pada Paleolitik, Mesolitik, Neolitik, logam bangsa besi. So, pengujian dan pertempatan paling awal di alam Melayu dan juga sebagainya yang telah tersenarai kat sini. So, peradaban pribumi alam Melayu zaman protosejarah, Pritik, iaitu pada zaman Langkah Sukar, Kedah Tua, Ganggang Negara, Cihtu, Loye dan Tantan. Penggunaan bahasa Melayu Lingua Franca, sistem politik tradisi, sistem lipatan jemaah menteri, sistem pendaung dan lain. So, peradaban pribumi alam Melayu bagi kepada 5 yang tersenarai di sini, iaitu kurun pertama hingga kurun 6 Asli Kerajaan Funan muncul sebagai sebuah kuasa terkuat di rantau Asia. Kerajaan Sriwijaya berjaya mengambil alih peranan Kerajaan Funan. Kejatuhan Kerajaan Singgari di Jawa semasa pemerintahan Hayam Huruk, kehilangan Empayar Majapahit berakhir dengan kemunculan, dan akhir sekali kejatuhan Kerajaan Kesultanan Melayu Melaka. Ini ada peradaban pribumi alam Melayu zaman pensejarahan. Ini bukan senarai dia. Dan Kerajaan Kesultanan Melayu Melaka pusat jaringan pertemuan dan pergalauan peradaban. Maka telah menjadi menelusuri idea dan amalan etika peradaban Asia. Pengaruh peradaban di luar peradaban alam Melayu juga perlu diraih kerana Tanah Melayu, Sarawak dan Sabah berada di timur barat. Kerajaan-kerajaan di pesisir pantai Sumatera dan pesisir pantai barat Tanah Melayu. Okey, itu sahaja daripada saya. Saya teruskan dengan memberikan kepada rakan saya seterusnya. Sekian, terima kasih. Pengaruh peradaban Asia dengan India. Hubungan antara India dengan Asia Tenggara bermula sejak kurun kedua Masehi. Kegiatan seperti penyebaran agama Hindu dan Buddha telah mempercepatkan hubungan perdagangan dan kebudayaan antara India dengan rantau Asia Tenggara. Pada awalnya, hubungan antara India dengan Tanah Melayu tidak berbentuk penaklukan politik kecuali ekspedisi ketenteraan oleh Rajendra Chola. Selain itu, perkembangan pengaruh Indianization ke atas penduduk di rantau Asia Tenggara berlaku sebelum tahun 1500 Masihi. Pengaruh India begitu meluas dan kuat sehingga kawasan ini dikenali sebagai The Greater India. Seterusnya, sumbangan tamadun India ialah dari segi ekonomi, falsafah, yoga dan lain-lain.
Pengaruh peradaban India dengan kebudayaan masyarakat Melayu pula dari segi pemerintahan, undang-undang, adat istiadat, bahasa dan sebagainya. Seterusnya, peradaban Asia Tenggara dengan China. Tamadun China merupakan salah satu tamadun terawal dunia. Peradaban terawal di negara China ialah di Sungai Kuning. Hubungan dengan China dan alam Melayu telah wujud sebelum permulaan tahun Masihi sejak zaman dinasti Han. Pada tahun dinasti Tang pula, beliau telah membuka jalur dagang dengan dunia luar. Salah satunya ialah perjalanan laut dari Guangzhou dengan India, Parsi dan Arab melalui alam Melayu. Sejak dari itu, hubungan China dengan alam Melayu menjadi semakin kuat. Tamadun China juga menyumbang ke dunia melalui aspek pentadbiran, falsafah, penciptaan dan lain-lain. Pengaruh peradaban China ke atas kebudayaan masyarakat Melayu pula dari segi adat kekeluargaan, makanan, pakaian dan lain-lain. Selain itu, pengaruh peradaban Asia dengan Timur Tengah ialah pengembangan agama Islam. Terdapat teori yang mengatakan Islam dibawa terus dari semenanjung tanah Arab ke alam Melayu pada kurun ke-7 melalui hubungan perdagangan. Pengaruh peradaban Timur Tengah di alam Melayu bermula di Perlak dengan terbentuknya kerajaan Islam pertama pada 840 Masihi. Manakala peradaban Melayu telah menyerap unsur dan tradisi tamadun Islam yang akhirnya melahirkan pusat tamadun Melayu Islam tahap dunia di Melaka, Patani, Aceh dan Johor Riau Lingga dari kurun 15 hingga 17. Pengaruh peradaban Timur Tengah ke atas peradaban Melayu berlaku dari segi perundangan, pendidikan, sistem ekonomi dan sistem pemerintahan. Seterusnya, pengaruh peradaban Timur Tengah. Pengaruh dari Timur Tengah telah membawa impak yang cukup besar dalam keseluruhan sistem kehidupan masyarakat Melayu. Namun begitu, pengaruh peradaban India tidak sepenuhnya hilang, cuma diadaptasi bersama dan disesuaikan dengan ajaran Islam. Sebagai contoh, hierarki pemerintahan, adat perkahwinan dan waris kesenian. Adaptasi dan penyesuaian ini memperkukuhkan lagi peradaban Melayu sehingga membentuk peradaban Melayu Islam. Seterusnya, peradaban globalisasi. Era dunia tanpa sempadan telah memungkinkan berlaku interaksi dan jaringan peradaban merentasi benua dan sempadan negara, menerusi pemodenan dalam pelbagai bidang kehidupan, perkembangan teknologi maklumat dan informasi, dan penggunaan media sosial yang berleluasa. Akhir sekali, perkembangan global ini turut menjadi penyumbang kepada pembentukan peradaban majmuk di Malaysia. Melayu bermula di Perlak dengan terbentuknya kerajaan Islam pertama pada 840 Masihi. Manakala peradaban Melayu telah menyerap unsur dan tradisi tamadun Islam yang akhirnya melahirkan pusat tamadun Melayu Islam tahap dunia di Melaka, Patani, Aceh dan Johor Riau Lingga dari kurun 15 hingga 17. Pengaruh peradaban Timur Tengah ke atas peradaban Melayu berlaku dari segi perundangan, pendidikan, sistem ekonomi dan sistem pemerintahan. Seterusnya, pengaruh peradaban Timur Tengah. Pengaruh dari Timur Tengah telah membawa impak yang cukup besar dalam keseluruhan sistem kehidupan masyarakat Melayu. Namun begitu, pengaruh peradaban India tidak sepenuhnya hilang, cuma diadaptasi bersama dan disesuaikan dengan ajaran Islam. Sebagai contoh, hierarki pemerintahan, adat perkahwinan dan waris kesenian.
adaptasi dan penyesuaian ini memperkukuhkan lagi peradaban Melayu sehingga membentuk peradaban Melayu Islam. Seterusnya, peradaban globalisasi. Era dunia tanpa sempadan telah memungkinkan berlaku interaksi dan jaringan peradaban merentasi benua dan sempadan negara, menerusi pemodenan dalam pelbagai bidang kehidupan, perkembangan teknologi maklumat dan informasi, dan penggunaan media sosial yang berleluasa. Akhir sekali, perkembangan global ini turut menjadi penyumbang kepada pembentukan peradaban majmuk di Malaysia. Saya ingin membentangkan tentang konsep etika dan peradaban. Konsep etika mempunyai 3 bahagian. Bahagian pertama adalah sejarah pemikiran Eropah, iaitu daripada zaman sebelum, semasa dan selepas Enlightenment. Ia merangkumi perkembangan pemikiran sosial, revolusi Perancis, revolusi industri, komunikasi dan pengangkutan, perdagangan dan dunia digital. Bahagian kedua adalah tentang etika Asia yang berteraskan agama yang mempengaruhi kehidupan sosial dan budaya. Antara agama itu adalah Hindu, Buddha dan Islam. Bahagian ketiga adalah kolonial dan pasca kolonial. Di Malaysia, pada awal kemerdekaan, pembina negara bangsa dalam kalangan Melayu terbina, tetapi dalam kalangan bukan Melayu lebih melihat pembangunan negara tanpa bangsa. Konsep peradaban. Konsep peradaban mempunyai 3 lapisan. Lapisan pertama, kolonialisme dan pasca-kolonialisme. Ia mempunyai 3 sifat, iaitu materialisme, positivisme dan individualisme. Lapisan kedua pula adalah timur dan barat, iaitu peradaban pacukan dengan nasionalika dan materialisme terselam nilai. Lapisan ketiga pula adalah tentang perspektif agama dan kepercayaan, iaitu alam Melayu diwarnai dengan kaum tua, Cina diwarnai dengan Buddha Taiwan, India pula diwarnai dengan Hindu dan Kristian ialah evangelis. Okey, kesimpulan yang dapat dibuat dari konsep etika dan peradaban adalah peradaban majmuk di alam Melayu membina etika dan peradaban Malaysia berteras nilai Islami, rasionalika dan materialisme sedunia. Okey, itu saja daripada saya.